Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi yassir wa la tu'assir wa atmim bil khair. Amma ba'd. Kita baca Muwatta' ni. Sila Ustaz. Kitab Qasr Salat fi Safar. Ya. Bab jam'u baina as-salataini fil hadar was safar. Bab jam'i baina as-salataini fil hadari was safari. Bab berhubung dengan jamak sembahyang, jamak di antara dua sembahyang ketika hadar, iaitu bermukim, dan juga ketika musafir. Oleh kerana pengajian kita ni boleh kata tiap-tiap malam ada saja orang baru, saya terpaksa walaupun yang lepas-lepas kita hurai tu kadang-kadang kita kena ulang balik sikit supaya tidak timbul kemuskilan. Apatah lagi kita pengajian fiqh ni, fiqh hadis, kok orang jarang tak pernah dengar ke, jarang-jarang dengar ke, berlaku kemuskilan. Sebab di dalam perbahasan perbincangan kita memang biasa sangat terkeluar daripada satu pandangan, dan biasa sangat juga terkeluar daripada satu mazhab. Jadi takut terkejut. Jadi maknanya saya ulang sikit. Dalam mazhab-mazhab dalam Islam ini, khususnya di dalam 4 mazhab, mazhab Hanbali adalah merupakan satu mazhab yang paling banyak kelonggaran rukhsah untuk sembahyang jamak. Dia ada sampai 8. Dia ada sampai 8 alasan ataupun sebab yang membolehkan jamak sembahyang. Mazhab lain ada 2, 3 gitu ya, tapi dia sampai 8. Dalil yang berkaitan dengan qasar ada dalam Quran kan? Ada dalam Quran. Tetapi jamak tak ada dalam Quran. Dalil jamak ni dia ada dalam hadis-hadis Nabi. Yang ketiga, jamak antara dua sembahyang, dia kata fi hadar. Nampak? Fi hadar. Maknanya dalam keadaan tidak musafir. Dalam keadaan tidak musafir. Sebab itu kita telah sebut di dalam pengajian-pengajian kita yang lalu, kalau sekiranya qasar dia melibatkan musafir. Qasar dia melibatkan musafir. Kalau jamak tak semestinya musafir, walaupun hadar. Walaupun tidak musafir. Sepintas lalu saya ulang balik, dalam mazhab Hanbali ini yang membolehkan kita jamak, seseorang itu jamak, yang pertama iaitu musafir. Musafir. Yang keduanya sakit. Sakit pun boleh. Dia kata bukan sakit-sakit biasa, sakit gigi ke, sakit bisu jamak, tak. Bukan sakit yang macam tu. Sebab tu dia ada huraiannya, dia kata allazi yuaddi ila musyaqqatin aw dha'fin bi tarki jam'i. Yang membawa kepada musyaqqah, kesulitan ataupun lemah kalau tinggal jamak. Jadi kena jamak. Sakit yang berat lah. Sakit yang berat. Yang ketiga, irda'. Seseorang ibu yang menyusukan anak. Sebab apa? Ibu yang menyusukan anak ni bagi mazhab Hanbali, yajuzul jam'u lil murdi'in li musyaqqati tathirin najasati li kulli salatin fahiya kal maridi. Dia kata kerana musyaqqah membersihkan najis pada setiap kali sembahyang. Jadi orang yang menyusukan anak ni apa musyaqqahnya? Apa musyaqqah membersihkan najis? Iaitu biasa dia susukan anak, bayi dia kadang-kadang dia muak. Muak tu maknanya susu dari makanan dari dalam perut kan. Jadi sebahagian pendapat dia adalah najis kerana dah masuk dalam maidah, dah bercampur dengan najis. Jadi sekejap nak kena bersih badan, sekejap nak kena bersih badan, sekejap nak kena bersih badan.
Jadi di dalam mazhab Hambali, ibu yang menyusukan anak tadi harus jamak. Yang keempat, al-ajzu anit taharati bil ma'i awit tayammumi li kulli salatin. Golongan yang lemah daripada bersuci dengan menggunakan air ataupun menggunakan tayamum. Susah nak dapat air dan susah nak tayamum. Kerana air dan tayamum ni merupakan kedua-duanya alat suci, alat untuk digunakan untuk taharah. Jadi kedua-duanya ni sukar untuk diperolehi. Jadi kalau dapat dia air tu, mungkin beberapa waktu, beberapa lama pula baru dapat air pula. Sedangkan sembahyang itu, selepas sembahyang satu waktu sembahyang akan berhadapan dengan sembahyang yang kedua, akan bertemu dengan sembahyang yang ketiga, keempat dan sebagainya. Jadi untuk memudahkan sebagai suatu kelonggaran, orang nak sembahyang ni supaya dia tak susah cari air, sebab air pun memang susah nak dapat, dia dibenarkan jamak. Yang ketiga, al-ajzu an ma'rifatil waqti. Yang kelima, uzur ataupun lemah mengetahui waktu sembahyang. Ini cerita dulu. Zaman sekarang ni mungkin tak berlaku dah kot. Mau nak tentukan waktu sembahyang tu susah. Masa tu jam tak ada. Jadi duduk pula jauh daripada orang, maka susah untuk mengetahui masuknya waktu sembahyang. Yang keenam, al-istihadatu wa nahwaha. Istihadah. Yang tu kita dah belajar dalam Tirmizi, dalam Muwatta juga, dalam Abu Daud. Istihadah ini dalam mazhab Hambali dia boleh jamak. Jamak dalam mazhab Hambali adalah jamak hakiki. Adapun dalam mazhab Hanafi dia jamak suri. Yang ketujuh dan ke-8, yang ni dia sambung terus. Al-uzru awisyughlu, uzur ataupun sibuk. Jadi ke-8 ini dia diambil daripada hadis-hadis Nabi, sama ada dalil daripada hadis yang terang ataupun daripada isyarat. Kita belajar usul fiqh, dalil-dalil itu kadang-kadang secara sharih terang daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi. Itu secara terang. Kadang-kadang ulama ambil dalil sebagai pegangan, sebagai hujah, dia ada isyarat. Isyarat daripada ayat. Isyarat ini dia tidak terang, tetapi bila dinilai secara mendalam, ada isyarat dari dalam ayat itu. Ada isyarat. Secara zahir tak nampak, tetapi ada isyarat. Itu dipanggil apa? Isyarat daripada Quran ataupun daripada hadis Nabi. Sebab ulama-ulama ini, dia nak mengemukakan sesuatu pandangan dan nak mengemukakan sesuatu ijtihad, mesti ada sandaran dia. Mesti ada sandaran. Okey, itu secara kesimpulan daripada hadis-hadis yang kita akan baca selepas daripada ini. Masalah jamak, maka yang paling banyak ada di dalam mazhab Hambali. Okey, terus. Haddatsani Yahya an Malik an Daud bin Husayn an A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yajma'u baina adh-dhuhri wal 'ashri fi safarihi ila Tabuk. Okey, Imam Malik dengan sanadnya menyebut daripada Abu Hurairah bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan sembahyang antara Zuhur dan Asar pada musafirnya ila Tabuk, sampai ke Tabuk. Maknanya di dalam peristiwa peperangan Tabuk. Dalam hadis ini dia tak cerita sama ada jamak takhir ke jamak apa, jamak takdim. Daripada hadis ini ulama-ulama hadis kata dia ada 3 ihtimal. Mungkin jamak takdim, mungkin takhir, dan mungkin jamak suri. Sebab tak ada cerita dalam riwayat ini. Tetapi secara kesimpulan Rasulullah memang buat jamak. Tapi mazhab Hanafi dia kata tak boleh, dia suri. Sebab hakiki dia tak boleh. Sebab inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang bagi orang yang beriman adalah waktu yang telah ditetapkan. Maknanya 5 waktu sembahyang tu dah tetap. Dia tak boleh lah kita nak bawa waktu asar masuk ke waktu zuhur takdim.
Waktu zuhur nak bawa asar, takhir, tak boleh. Jadi bagi dia tak terima, mazhab dia terima. Okey, terus. وحدثني عن مالك عن أبي زبير المكي عن أبي الطفيل عامر بن واسلة أن معاذ بن جبل أخبره أنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام تبوك، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء. قال فأخر الصلاة يوما ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعا ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون غدا إن شاء الله أين تبوك وإنكم لن تأتوها حتى يضحى النهار فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي فجئناها وقد سبقنا إليها رجلان والعين تبت بشيء من ماء فسألهما رسول الله صلى الله عليه وسلم هل مسستما من مائها شيئا فقال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا بأيديهم من العين قليلا قليلا حتى اجتمع في شيء ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك يا معاذ إن طالت بك حياة أن ترى ما هاهنا قد ملئ جنانا ملئ جنان. Okey. Imam Malik dengan sanadnya daripada Mu'az ibnu Jabal, dia beritahu kepada Amir bin Wasilah. Mu'az kata dia bersama dengan para sahabat keluar berserta dengan Rasulullah SAW pada masa peperangan Tabuk, pada tahun peperangan Tabuk. Adalah Rasulullah SAW menjamakkan antara dua sembahyang, Zuhur dan Asar, Maghrib dan Isya. Dan Mu'az kata lagi di dalam huraian dia ataupun di dalam kisah yang di pengalaman dia bersama dengan Rasulullah, lalu Rasulullah suatu hari telah mentakhirkan sembahyang, kemudian dia keluar, fa shalla az-zuhra wal asra summa kharaja shalla az-zuhra wal asra. Ini bayan daripada fa akhra salata. Bayan maknanya keterangan. Suatu hari Rasulullah keluar mentakhirkan sembahyang. Okey, sembahyang apa? Zuhur dan Asar. Zuhur dan Asar, kedua-duanya sekali. Summa dakhala, kemudian dia masuk dalam kemah dia. Kemudian dia keluar sembahyang Maghrib dan Isya jamak, secara jamak juga. Kemudian Rasulullah kata innakum satatuna ghadan, besok kamu akan datang insya-Allah mata air di Tabuk. Kamu akan datang, kamu akan bertemu dengan mata air di Tabuk. Wa innakum lan ta'tuha, kamu tidak akan sampai kepada Ainut Tabuk itu sehingga waktu duha, yadhan naharu, sehingga waktu duha. Faman ja'aha fala yamassa, siapa-siapa yang datang dia jangan sentuh air tu. Mata air tu keluar jangan sentuh. Mimma iha syai'an, sedikit pun jangan sentuh. Sebab apa Rasulullah jarang sentuh? Rasulullah dia nak sentuh dulu. Sebab air itu keluar sikit. Sebagai mukjizat Rasulullah, bila Rasulullah sentuh keluar banyak. Rasulullah dah sampai dah tempat tu, dia keluar sikit keluar, jangan siapa-siapa sentuh Rasulullah kata. Rasulullah beritahu kepada para sahabat. Sehingga aku datang. Kamu jangan sentuh air sehingga aku datang. Tiba-tiba fajidnaha, sahabat ini kata bila kami telah sampai,
qad sabaqana ilaiha rajulani, telah mendahului akan kami kepada mata air tersebut oleh dua orang lelaki. Tiba-tiba orang lain dah sampai lah. Kami, geng-geng kami ni memang kami tak sampai lagi. Kalau kami sampai pun kami takkan sentuh. Tiba-tiba ada orang lain pergi sampai dulu. Wal ainu tabiddu. Tabiddu ni maknanya mengeluarkan secara pelan-pelan, sikit-sikit. Mata air tu keluar sikit-sikit. Orang ramai. Rasulullah kata jangan sentuh. Dia nak sentuh dulu. Sebagai mukjizat Rasulullah akan mengeluarkan air yang banyak. Keluar sikit-sikit air itu. Fasa'alahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah tengok, Rasulullah tanya dua orang yang mula-mula sampai itu, hal masistuma, adakah kamu telah menyentuh, kamu berdua telah menyentuh mata air ini? Mimma iha syai'an? Faqala na'am. Qala maknanya musanna. Na'am, ya kami dah sentuh. Fasabbahuma. Rasulullah pun marah betul lah. Fasabbahuma. Rasulullah pun mencerca, marah lah. Telah marah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua. Wa qala lahuma ma sya'allahu an yaqula. Rasulullah ni marah sungguh. Allah Ta'ala saja yang mengetahui bagaimana Rasulullah marah kepada dua orang lelaki ni. Summa gharafu bi aidihim. Kemudian orang ambil lah sikit-sikit dengan ghurfah, dengan tapak tangan, minal ain, daripada mata air, qalilan sedikit-sedikit, hatta ijtama'a fi syai'in, sehingga diletakkan pada satu bejana. Summa ghasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diletakkan satu bejana pakai air, dia orang ambil sikit-sikit kan, dalam satu mangkuk ke, kita kata jug ke, bekas air, lalu dibawa kepada Rasulullah. Lalu Rasulullah pun membasuh air dengan menggunakan air tersebut akan mukanya dan dua tangannya. Sum'adahu fiha fajarat ainu bima'in kathirin. Lalu ambil tu air tu, letak balik tempat dia, lalu keluar banyak. Itu sebab tu kita sebut tadi bahawa Rasulullah dia nak sentuh dulu air tu, kerana sebagai satu mukjizat dia, air itu akan mengeluarkan air yang banyak. Fastaqan nasu, lalu manusia pun minumlah air itu. Kemudian Rasulullah kata, akan berlaku wahai Muaz, kalau sekiranya umur kamu masih panjang, kamu akan melihat di kawasan ini dipenuhi dengan kebun banyak, tanah subur kan. Berkat Rasulullah, sentuhan Rasulullah itu. Jadi isunya apa dia dalam hadis ini? Iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamakkan antara dua sembahyang. Okey, terus. Wa haddatsani an Malik an Nafi' an Abdullah bin Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca dengan fathah. Anna Abdullah ibna tu dia bada daripada abda tu sebab isim kepada Anna Abdullah ibna Umar. Okey, terus. Anna Abdullah ibn Umar qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ajila bihi sayru yajma'u bainal maghribi wal isya'i. Jadi dalam riwayat ini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak cepat musafir, lalu dia jamak antara dua sembahyang. Okey, terus. Hadatsani an Malik an Abi Zubair al-Makki an Sa'id bin Jubair an Abdullah bin Abbas annahu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zuhra wal 'asra jami'an wal maghriba wal isya'a jami'an fi ghairi khaufin wala safarin. Daripada hadis ini, sebahagian ulama berpendapat untuk mengharuskan jamak ini apabila melibatkan musafir yang musyaqqah. Kalau saja musafir, tak boleh. Saya sebut tadi dengan perkataan sebahagian ulama. Berdasarkan kepada hadis-hadis ini, biasanya dalam peperangan dia nak cepat,
di Kelang Kabut kan, kalau nak cepat ada sesuatu urusan yang penting, baru dia jamak. Tetapi para ulama menyebut itu menceritakan hal perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan merupakan suruhan dan arahan. Bukan merupakan suatu suruhan dan arahan. Maksudnya kalau kamu nak musafir, kalau kamu nak jamak, mesti musyaqqah dulu baru jamak. Musafir saja tak boleh jamak. Tak ada arahan macam tu. Tak ada arahan macam tu. Jadi oleh kerana itu, sebahagian yang lain tidak musyaqqah pun asalkan nama musafir. Sebab Rasulullah ni musafir, biasa ni dijamak. Jadi kalau kita perincikan dalil-dalil yang dikemukakan oleh semua mazhab dan semua ulama ni, semua kuat belaka sebenarnya. Walaupun kita tarjih kan, kadang-kadang kita tarjih, tapi tarjih itu masalah zonni. Semua ada alasan, cuma kita tak nak perincikan, jadi panjang masa. Hak kata kena musyaqqah tu, musyaqqah baru boleh jamak, dia ada alasan yang cukup banyak. Yang kata asalkan musafir saja walaupun tak musyaqqah, dia juga ada alasan-alasan yang cukup banyak. Cuma kita buat kesimpulan, asal musafir saja bolehlah jamak, walaupun tidak melibatkan musyaqqah. Kalau kita baca dalam pandangan-pandangan ulama, memanglah kena musyaqqah dulu. Sebab sembahyang ni dia berat. Dan ayat yang kita bacakan tadi pun dia sembahyang, Allah Taala dah tetap waktu dia. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Di dalam huraian dan tafsiran fawailul lil musallin, dia bukan saja melibatkan sembahyang tak khusyuk. Bukan mestinya melibatkan sembahyang itu 2 waktu. Macam-macam huraian meringan-ringankan sembahyang. Sembahyang ini besar, berat, sangat berat, sehingga nak terima sembahyang ini, Allah Ta'ala nak fardukan sembahyang, dijemput Nabi SAW naik ke langit. Jadi nak ceritanya, nak buat jamak boleh walaupun tidak musyaqqah, tetapi alasan-alasan ulama yang tak boleh. Macam Hanafi tak boleh langsung, kecuali jamak zuhri. Ada alasannya, walaupun mungkin orang Syafi'i tak boleh terima, tapi dia ada alasannya. Jadi kita mengaji hadis ni, tak, pertamanya kita nak ambil sesuatu ibadat yang kita buat ini, dia kena ada dalil. Yang keduanya, kita tak akan jadi fanatik pegang dengan satu pandangan, pegang dengan satu mazhab. Sebab bila kita didedahkan dengan berbagai-bagai pandangan, kita tak rasa yang lain command, yang lain lebih rendah daripada pandangan yang ada dalam mazhab kita. Kita tak rasa macam tu. Sebab masing-masing mempunyai hujah dan dalil masing-masing. Okey, terus. Yang tu tak terjemah ayat. Sebab itu kita sebut tadi, tidak khauf. Sebab biasa-biasa jamak kasar ini dalam keadaan khauf. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru min as-salah in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Maknanya kerana bimbang ancaman daripada orang kafir. Kan? Hak dalam Quran kata macam tu. Biasa musafir ni, musafir yang melibatkan peperangan itu takutlah. Takut dengan orang kafir. Sebab itu dibolehkan qasar sembahyang. Asal ayat macam tu. Dan sahabat pula tanya sama-sama mereka, bila di dalam memahami ayat itu, sama-sama mereka bermuzakarah. Ada sebahagian kami musafir tidak melibatkan ancaman daripada pihak musuh. Boleh tak? Ibnu Abbas kata boleh, sebagai satu rukhsah. Al-qasru sadaqatun minallah faqbalu sadaqatahu. Qasar ini sedekah daripada Allah Ta'ala. Tak kira kamu berhadapan dengan ancaman ke, tekanan daripada orang kafir ke, ataupun tidak, ini sedekah Allah Ta'ala. Ibnu Abbas kata, hendaklah kamu terima sedekah dia. Okey? Itu di dalam masalah khauf. Wala min ghairi khafin wala safarin. Menunjukkan jamak ini tidak semestinya musafir. Sebab tu dalam tajuk yang telah kita bacakan tadi, apa tajuk tadi? Babu jam'i baina salataini fil hadar was safar. Ketika hadar pun boleh. Sebab tu dia letak tajuk macam tu. Maknanya sebahagian orang lah, kalau kita orang Syafi'i kita mesti musafir dulu kan. Mesti musafir. Tapi tak, hadar pun boleh.
Apatah lagi kalau melibatkan hujan. Lepas ni kita jumpa hujan pula ada. Qala Yahya qala Malik ara zalika kana fi matar. Kalau yang tak musafir ni maknanya hujan. Maknanya bila hujan lebat, sebahagian ulama berpendapat kalau hujan lebat ni jamak takdim lah. Sebab dia ada sebab apa nak kena jamak. Bila dia balik ke rumah, nak datang balik sukar, musyaqqah. Jadi sebahagian ulama pegang dia kerana musyaqqah. Jadi kalau musyaqqah maknanya jamak apa tadi? Jamak takdim lah. Kalau jamak takhir, apa alasannya? Tetapi sebahagian ulama pegang pada zahir hadis ini, walaupun jamak takhir boleh juga. Walaupun jamak takhir boleh juga. Syarat bukan di rumah. Kita di masjid ataupun di surau lah, tempat-tempat yang menjadi perhimpunan orang. Okey, sebab alasan yang membolehkan itu kerana nak melibatkan diri dengan sembahyang jemaah. Okey, terus. وحدثني عن مالك النافع أن عبد الله بن عمر كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء في المطر جمع معهم. Terus. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله هل يجمع بين الظهر والعصر. Maknanya orang umara, ulama, pemimpin-pemimpin dulu pun jamak juga sembahyang ni. Maknanya selain daripada Nabi ni, pemimpin iaitu khalifah pun jamak sembahyang. Okey, terus. هل يجمع بين الظهر والعصر في السفر فقال نعم لا بأس بذلك ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة. Kalau Imam Hanafi, jamak ni boleh, tapi di Arafah kerana sibuk melaksanakan urusan haji. Sebab Rasulullah macam tu kan, dia jamak. Kalau kita kata dalam peperangan, dia jamak dalam melaksanakan urusan haji. Itu alasan Abu Hanifah. Maknanya kuat, pandangan dia pun kuat. Okey, terus. Wa hadatsani an Malik annahu balaghahu an Ali bin Husain annahu kana yaqul kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yasira yawmahu jama'a baina adh-dhuhri wal 'ashri wa idza arada an yusira al-laila jama'a baina al-maghribi wal 'isya'i. Okey, macam tadi juga jamak zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Okey, terus. Bab qasr salat fi safar. Wallahu a'lam. Tidak arada, maknanya dia duduk dalam rumah lagi lah. Okey, soalan untuk imam ni. Bukan dia keluar lagi. Idza arada, bila dia nak musafir. Tu imam kata duduk di rumah lagi ya. Jadi ikut ayat tu macam tu lah. Maknanya sebelum keluar kan. Tetapi berdasarkan kepada kebiasaan amalan Rasulullah, kita kena tengok dalam hadis-hadis yang lain. Biasa-biasa Rasulullah ni dia keluar rumah dia baru dia jamak qasar. Biasa-biasa macam tu. Tetapi dia bukan merupakan satu arahan. Tak apalah mana-mana mazhab, mana-mana ulama letakkan nak mesti keluar Qaryah dulu nak jamak baru boleh kan. Itu kaedah yang ditetapkan oleh sebahagian ulama dan mazhab. Tetapi Rasulullah, dia bukan satu kenyataan, penegasan ataupun arahan daripada dia nak jamak mesti keluar. Tapi oleh kerana biasa-biasa dia buat macam tu, orang buat satu kaedah, ulama buat satu kaedah. Bukan orang biasalah, ulama buat kaedah. Jadi orang pegang dengan kaedah itu. Tetapi kalau kita tengok ayat ini, bila nak musafir, maka tak keluar lagi. Maknanya sebahagian daripada ulama berpegang kepada zahir ayat hadis ini nak keluar. Tetapi sikit sangat yang faham macam tu. Yang banyaknya sebab tengok kebiasaan apa yang dibuat oleh Rasulullah, keluar dulu. Keluar daripada rumah dia, keluar daripada kampung ataupun Qaryah dia, baru dijamak ataupun dikasarkan. Sebagai contoh, hadis yang diriwayatkan, rasa dalam Bukhari pun ada, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahawa seorang sahabat ni, Anas, dia bersama dengan Rasulullah sampai ke Zihulaifah. Rasulullah tak buat di Madinah tu, dia keluar daripada Madinah, tempat yang dikenali dengan Zihulaifah, baru dia qasar sembahyang. Qasar dan jamak sembahyang. Nampak?
Maknanya dia keluar. Biasa Rasulullah buat macam tu lah. Cuma kita nak pegang kaedah ni, pegang kita kata apa, pegang dengan kuat, mesti kena macam tu, tak boleh. Sebab itu biasa dibuat oleh Rasulullah, bukan merupakan satu arahan. Tapi apa yang diamalkan itu pun ada alasan, betul lah tu. Tapi nak kata satu hujah yang kuat, mesti nak kena keluar dulu, tak mesti. Tak mesti. Ada tak ulama yang berpandangan boleh rumah? Ada, nama saya tak ingat, nanti saya akan cari, saya cerita balik. Kalau dalam fiqh sunnah, orang sebahagian daripada salaf dia qasar di rumah. Tuan-tuan rujuk dalam kitab fiqh sunnah, sebahagian daripada golongan salaf dia laksanakan di rumah sebelum musafir. Dalam bab ni dia jamak saja ke ataupun jamak dengan qasar? Itu yang kita bincangkan tadi. Dah dia tak tidur. Dia tak jawab lagi tu. Saya tak jawab lagi. Tak jawab lagi tu. Jamak ataupun qasar kita bincang sekarang ni masalah jamak. Masalah jamak. Kerana melibatkan jamak sebab dia ada kaitan dengan musafir. Kalau semata-mata nak qasar tanpa jamak, dia kena musafir lah. Sebab ayat yang kita bacakan tadi. Okey, terus. Kalau kita menghadap kiblat kan, orang badan kita perlu menghadap kiblat. Lepas tu lagi kalau yang hal tentang kaki tu, ada kaki orang tu dia sengit. Perlu ke dia Kiblat juga. menghadap kiblat, luruskan punya kaki tu, tapak kaki tu kan. Saya tengok ada yang sengit, ada yang lurus. Macam tu ke? Boleh ke dulu atau sebelum dulu? Kaki wajib Dia dalam fiqh berdasarkan hadis-hadis Nabi, yang nak kena menghadap kiblat ni maknanya badan kita, dada kita. Dada kita. Bukan anggota yang lain. Jangan kaki manusia, kedudukan kaki manusia ni bukan semua macam tu. Ada yang begitu, itu tak apa. Yang pentingnya dada dia menghadap kiblat. Tahiyat akhir? Maknanya menghadap kiblat jugalah, kena menghadap kiblat juga. Cuma kiblat-kiblat itu dia masalah zon ni, kita bukan boleh tepat dengan kiblat ni kecuali kita duduk depan Kaabah. Duduk di Mekah sendiri pun, duduk jauh sikit pada Kaabah, kadang-kadang dia lari juga. Apatah lagi dah berapa jarak antara kita ni dengan Kaabah. Maknanya lari sikit pun tak apa. Sebab kita bukan nampak ain Kaabah. Kecuali kalau nampak ain Kaabah je sendiri, memang kena betul-betul lah. Jadi kalau dia lari sikit pun tak apa, sah sembahyang. Sebab kalau dia tak lari pun belum tentu tepat pun. Contoh yang lari tepat. Contoh yang sengit sikit tepat. Mungkin yang sengit sikit tepat kita pun tak tahu. Sebab dia berdasarkan kepada zon, bukan kepada yakin. Okey, ada dua soalan. Kenangan orang yang ada banyak rumah setiap tempat, macam contoh dia ada rumah kat Kuala Lumpur, dia ada rumah kat Negeri Sembilan, ni macam mana tu? Jamak Macam ayah kahwin soal lagi lah. Kahwin 3 kan. Tak apa, masa tu dia musafir lah. Dia musafir kan. Bila jarak-jarak yang diharuskan, dia boleh lah pasal jamak. Macam anak bagi keluar kat ayah, juga serius pula. Okey, sila. dalam hadis ni kita nampak macam umum lah. Cuma nak tanya Allah kan dalam mazhab Maliki dia ada pembahagian jamak takdim dengan jamak takhir. Tapi di sini soalan macam umum. Kan jadi suri, boleh jadi jamak yang apa ni, nanti yang hakiki tu. So nak tanya ada dalam Syafi'i ada takhir kan. Dalam Malik ada juga. Nanti sampai rasa hadis-hadis yang akan datang kita akan jumpa insya-Allah. Kita akan sambung perbincangan dia. Ada isyarat-isyarat tentang takhir. Ya. Takhir itulah. Okey, yang kedua, kalau tengok hadis yang daripada An-Nafi', An Abdullah bin Amr, jadi maknanya menunjuk ini contoh rantaian emas guys, sebab Imam Malik dengan dekat sangat kan. Ya. Hanya Nafi' ni Maula Ibn Umar, hamba kepada Abdullah bin Umar, dapat daripada Allah bin Umar kepada Nabi. Maknanya ni contoh rantai emas lah. Ya. Kita dah bincang dalam mukadimah pengajian Muwatta' dulu.
Kenapa ulama tak letakkan dalam susunan sitah Muwatta' Imam Malik ni? Jadi Syah Waliullah menyebut di dalam kitab Hujjatullahil Balighah, dan beberapa ulama yang lain, sebahagian ulama kata Muwatta' Imam Malik ni di atas daripada Bukhari Muslim sebab dia terlalu dekat. Dan pendapat yang kedua kata dia sama dengan Bukhari Muslim, Muwatta' Imam Malik. Pendapat yang ketiga kata dia bawah. Sebab apa letak bawah? Kerana cuba tengok kedudukan apa dia riwayat yang dikemukakan oleh Imam Malik ini seolah-olah macam terputus. Kalau dalam riwayat yang lain haddatsana akhbarana amba'na, dia bukan macam tu, dia terpotong wa qala Malik haddatsani Malik. Kita tengok ada sebahagian daripada riwayat dia kan. Sebenarnya yang menyusun itu Yahya bin Yahya, anak murid dia. Tetapi ulama jawab tak. Walaupun diringkaskan, sebenarnya semua hadis-hadis yang dilaporkan oleh Imam Malik ini semuanya bersanad, kecuali ulama kata ada 4. Saya dah terang dah dulu 4 hadis ni. Kecuali ada sebagian ulama kata kecuali ada 4. Yang lain semua bersanad, bersambung sampai Rasulullah. Okey ya. Itu sebahagian daripada jawapannya. Maknanya Imam Malik ni macam generasi tabi'in lah, dekat dengan Nabi. So dalam kes macam ni pun ada juga dia tuliskan riwayat hadis yang dhaif, walaupun kita kata dekat benar. Tak boleh lari. Walaupun dia dekat tabi'in juga. Ya. Sebab riwayat hadis dia melalui periwayatan ataupun laporan. Jadi kadang-kadang ada dalam meriwayatkan sesuatu hadis itu ada kadang-kadang berlaku kekeliruan. Bukan kata Imam Malik, bukan kata generasi yang berada di zaman Imam Malik, bahkan sahabat. Saya selalu bagi contoh tentang Rasulullah. Sayyidina Umar dengar Rasulullah ni menceraikan semua isteri-isteri dia. Sayyidina Umar kalau kata ceraikan semua isteri, ada dalam hadis Bukhari dalam Kitabul Ilmi. Dalam Kitabul Ilmi, bila cerai semua isteri termasuk anak dia Hafsah, dia pun tanya Rasulullah. Cerita tu panjang. Dia minta kepada pengawal rumah Rasulullah tu nak masuk, dilarang apa semua kan. Akhirnya dibenarkan, jumpa Rasulullah. Rasulullah kata tak. Nampak? Dia kata Allahu Akbar, bersyukur kepada Allah Ta'ala, isteri Rasulullah tidak mentalakkan mana-mana isteri dia. Jadi Sayyidina Umar ambil maklumat dari siapa tu? Bukan daripada tabi'in, bukan daripada Imam Malik, mesti daripada sahabat juga. Sedangkan semua sahabat ni adil. Siapa menipu dalam isu ini? Tak ada siapa-siapa tipu. Tetapi kekeliruan, berlaku kekeliruan sebab dia melalui periwayatan, melalui laporan. Bahkan ada dalam Bukhari sebahagian kecil lah, 1-2 hadis lebih lemah daripada apa yang dilaporkan oleh Imam Abu Daud di dalam sunan dia. Nanti kita sampai bab haji, kita akan beritahu bab haji dan nikah. Rasulullah berkahwin dalam keadaan ihram. Ada hadis yang lemah kedudukan dia daripada yang dari bawah daripada Imam Bukhari sendiri. Tetapi secara keseluruhan memang Bukhari kuat. Tetapi di sudut juz'i belum tentu. Sampai bab dia kita bincang. Dan hadis yang selalu juga kita buat contoh, kullu ummati yud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjalina min atharil wudu' faman istata'a an yutilla ghurratahu falyaf'al. Faman istata'a an yutilla ghurratahu, itu tambahan Abu Hurairah. Siapa yang tipu dalam isu ni? Siapa-siapa pun tak tipu. Walaupun ada dalam riwayat Bukhari. Lebihkan wudu' tu maknanya tambahan Abu Hurairah lah. Ya. Sebab dia punya ijtihad. Dia kata dalam ijtihad dia, kalau itulah maknanya kelebihan ataupun fadilat yang akan diperolehi bagi orang yang ambil sembahyang ghurran dan muhajjalinnya. Dia punya ijtihad, kalau lebih lagi banyak ghurrah, lagi banyak muhajjalinnya, lagi lebih. Itu pandangan dia. Tapi hadisnya macam tu. Tapi bila boleh tak kita sebarkan masyarakat kelebihan wudu? Maknanya kita boleh sanggah tak benda tu, tambahan tu boleh? Menyalahi tak? Tak salah. Itu memang kaedah pengajian ni kena macam tu. Kadang-kadang kita baca ke orang, hak mana tambah, hak mana asal pun kita tak tahu. Salah tak sebenarnya tak kata tu?
Kalau kita tahu, salah lah. Kalau tak tahu, dimaafkan. Sebab tu dalam mangkaz apa? Kalau kita dah tahu buat. Kalau tahu, tak boleh lah. Tak boleh kan? Okey, saya nak cerita apa tadi? Besok cuti ke? Besok pula kerja? Ha? Malam ni kena lama. Berapa jam? Online nanti dulu lah. Kita nak selesai hak dalaman dulu. Okey, apa soalan apa tadi? Lupa lah. Habis lah. Contoh-contoh hadis yang lain, banyak lagi sebenarnya. Baru-baru ni kita telah bincang isu masalah tarjih. Ini di antara sebab-sebab yang mana yang lebih rajih, yang mana rajih, yang mana marjuh. Ini sebab di antaranya sebab periwayatan. Lancong. Boleh tak jamak pasal? Boleh? Lancong. Asalkan Online lah. Bola boleh? Live. Semua bola boleh? Siap. dia kalau dalam mazhab Syafi'i, dia tidak boleh melibatkan program yang musafir yang berdosa, maksiat tu tak boleh. Tak boleh jamak, tak boleh qasar. Bahkan kalau dalam mazhab Imam Malik, melibatkan musafir yang makruh. Yang makruh. Jadi sebagai mazhab Hanafi, tak kira musafir bentuk macam mana. Karena Quran kata musafir secara umumnya macam tu. Pasal saja. Qasar lah kalau dalam mazhab Hanafinya. Qasar. Nampak dua orang dah balik lah. Ngaji ni bukan boleh lama. Kalau duduk kedai kopi dia boleh lama. Tentang jarak pun dia khilaf ulama. Nantilah kita semua satu-satu. Ngaji hadis ni tak tahan. Bukan kata setan lari, orang pun lari. Okey, insyaAllah kita sambung perbincangan kita pada masa yang akan datang. Ada lagi soalan? Satu soalan terakhir. Ustaz sebut tadi berkenaan dengan rukhsah daripada mazhab Hanafi, Hambali tadi ada 8 kan. Jadi anda pernah baca rukhsah, dalam bab rukhsah tu ada disebut berkenaan dengan umum balwa. Jadi dalam 8 perkara ni tak disebut tentang perkara tu. Adakah Imam mazhab Hanafi ni tak, Hambali ni dia tak masuk dalam perkara tu? Dia ke-8 perkara yang disebutkan tadi, dia ada contoh dia. Cuma saya tak berani nak bagi contoh tu. Sebab mula-mula saya balik Pakistan saya sebut semua. Tapi orang terkejut. Jadi saya tak sebut lah. Kalau seorang sama seorang secara tertutup, saya sebut lah contoh-contoh dia. Oleh kerana tengok dia ramai, dia takut jadi, kalau dia datang mengaji tak apa. Takut dia dengar jauh-jauh ni, dia tak boleh, dia ada kemuskilan, dia tak tanya, jadi susah lah. Nanti kalau saya nak cerita contohnya, maknanya dalam majlis tertutup seorang dua, saya cerita contoh-contoh dia. Dulu saya berani, sekarang ni saya tak berani. Takut orang salah faham. Jadi cuma peganglah sebagaimana biasa yang kita beramal dah tu. Kalau nak yang 8 tadi, ambil yang munasabah. Macam kita kata sakit, bukan sakit sikit-sikit. Sakit yang melibatkan musyaqqah lah. Yang boleh jamak ni, bukan sakit gigi, sakit bisu, pening kepala, jamak tu tak boleh. Yang tu terang-terang tak boleh. Yang tu tak boleh. Cuma saya pernah dengar ada orang bertanya kepada ahli majlis fatwa lah. Benarkah dia jawab macam ni, dia kata mengikut pendapat Imam Nawawi, jamak orang sakit ni tak musafir ni boleh, tapi tak digalakkan di sisi Imam Nawawi. Betul Ustaz? Yang tu soalan, jawapan itu keluar daripada siapa? Kena tanya orang tu. Itulah nak ikut Ustaz ada buat bincang pendapat Imam Nawawi. Saya bukan ahli fatwa dan saya bukan mufti. Saya tidak layak menyanggah mana-mana pandangan mufti dan pandangan majlis fatwa. Apa yang kita baca ni sekadar apa yang termaktub dalam kitab saja. Wallahu a'lam, aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.